Pusat latihan ni seperti yang kita sedia maklum, kita akan buat di Putrajaya di Presin 5 dan insya-Allah dalam tempoh 1 atau 2 tahun akan siap untuk kegunaan pasukan Harimau Melaya untuk semua peringkat pasukan kebangsaan. Setakat ni belum lagi, jadi kita doakan insya-Allah satu hari nanti dia mungkin akan bermain dengan pasukan kebangsaan. Kita darah FAM ini memang ditugaskan oleh NFDP daripada peringkat remaja dan juga di peringkat Persatuan Bola Sepak Negeri dan juga kelab, di mana mereka perlu mewujudkan pasukan di bawah umur 17, 19 dengan 21. Pertama, saya rasa sudah tentu sebelum kita nak pergi ke Piala Dunia, kita perlu layak Piala Asia pada tahun 2023. Tetapi perlu diingat, walaupun kita di tangga kedua di dalam kumpulan ni, bukan senang untuk kita layak dan kita berusaha ke tahap itu dulu, dan kalau kita sampai pun ke tahap 12 terbaik atau 24 terbaik Asia pun saya rasa buat ketika ini dah memang satu kejayaan, dan sudah tentu kesudahannya FM ni satu hari akan mengimpikan untuk layak ke Piala Dunia. Salam Hanis, kalau saya bukan presiden bola, saya akan jadi penyanyi macam Datuk Jamal Abdillah. Untuk makluman bahawa subsidi yang dibagi FIFA tu bukan pasal COVID, tapi itu adalah untuk federation, untuk didahulukan, di mana pendahuluan tu sepatutnya dibayar pada hujung tahun ni untuk operasi semua federation yang bergabung dengan FIFA. Untuk melawan pasukan-pasukan yang bertaraf 10 ranking atas dunia memang sukar, kerana mereka akan bertanding dengan pasukan-pasukan yang setaraf dengan mereka, kerana ranking ataupun mata tu perlu dikira, dan saya rasa buat ketika ni memang sukar untuk bertanding untuk melawan pasukan-pasukan antara 10 ataupun 20 ranking di atas. Waalaikumsalam Din, position saya adalah menjadi striker, kalau tak ada striker, goalkeeper. Selamat Hari Raya. Projek Putrajaya ni akan siap insya-Allah dalam tempoh beberapa tahun ni, kerana proses untuk kita nak buat tu memakan masa sedikit, tapi kita doakan harap-harap dalam 3-4 tahun lagi kita dah boleh siap projek Putrajaya. Saya rasa perkara ni telah selesai pada 2 bulan yang lepas, telah diselesaikan oleh pihak MFL. Waalaikumsalam Malina, selain daripada bola sepak, saya minat bola sepak. Jadi saya tak minat sukan yang lain. Liga Bola Sepak Rakyat itu telah tamatkan. Pihak yang mengendali itu mungkin tidak dapat penaja lagi dan telah ditamatkan 2 tahun lepas. Jadi setakat ni perkara itu dah tak ada wujud lagi. Saya rasa Liga Bola Sepak Pantai ni kita akan mulakan dulu dengan karnival. Selepas berjaya beberapa tahun kita akan adakan Liga Bola Sepak Pantai apabila kita mendapat respon yang baik daripada pasukan-pasukan bertanding di seluruh Malaysia. Yang penting dipilih oleh ketujuhlatih Chen Ho ataupun sesiapa ketujuhlatih pasukan kebangsaan, kerana mungkin itu favourite dia, tanpa untuk clash dengan mana-mana pasukan pelawat. Jadi memang dibenarkan. Untuk setakat ni kita memang ada kontrak dengan Nike dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Setakat ni kita dengan Nike lah sehingga kontrak dia habis. Saya memang ada halangan, tapi saya tahu saya memang tak mampu sampai jadi pemain sampai peringkat Malaysia lah. SOP itu telah siap dan kita telah submit kepada NKN. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan dapat jawapan dia kelulusan. Selepas tu kita akan keluarkan, terangkan bagaimana SOP tersebut. Kalau kita lihat, bukan hanya bola sepak, semua pun terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi seperti mana keputusan yang kita buat, di mana apa tanggungjawab pasukan perlu membayar gaji kepada pemain, dan juga pemain juga perlu menerima tentang peraturan yang telah kita buat. Walaupun jika kita ada kemampuan di masa akan datang, kita akan fikirkan. Untuk Liga Profesional, maknanya Liga Super dan Liga Premier, kita telah nampak tentang proses untuk turun naik pasukan tu. Untuk M3 dan N4 tu memang telah diperkenalkan pada 3 tahun yang lepas, tetapi saya fikir ada kebenaran yang dicakap. Kita akan lihat benda tu dan kita akan kemaskan mungkin tahun ini atau tahun depan, supaya M3 dan N4 tu lebih jelas di samping piala di peringkat remaja yang akan kita akan buat. Sudah tentu kita semua harapan yang tinggi untuk layak ke Piala Dunia. Macam saya katakan, kita perlu realistik untuk layak ke Piala Asia dulu pada tahun 2023 di China, dan sebenarnya pada tahun 2026 perkembangan terbaiknya jumlahnya telah meningkat kepada 48 negara. Bukan mengatakan peluang kita tu cerah, tetapi mana peluang daripada Asia pun akan bertambah. Mungkin slot daripada 8 atau hingga 9 pasukan daripada Asia, tapi kita perlu konsentrate dengan Piala Asia dahulu dan untuk layak, dan selepas tu kita memikirkan untuk 2026. Kerana kita perlukan ada proses, termasuk kita perlu dapatkan juga pemain-pemain yang berkualiti daripada akademi Gambang, ataupun mungkin ada pemain-pemain naturalisasi yang boleh membantu pasukan kebangsaan pada ketika itu semua. Saya fikir untuk tahun ini kita memang pasti tiada penyokong untuk boleh datang hadir ke mana-mana pertandingan, dan mungkin untuk tahun hadapan MKN akan keluarkan juga dia punya prosedur SOP untuk kita akan buat, dan saya fikir mungkin akan ada penjarakan dan juga pasukan
pasukan perlu ada buat certain SOP, tapi kita tunggulah nanti bila kita dapat SOP itu daripada pihak MKN. Dengan kekangan kewangan yang efek dia kepada MFL dengan FM, saya bukan lagi untuk lebihkan, mungkin saya nak kurangkan lagi, tetapi buat setakat ni kita akan kekal dulu 12 Liga Super, 12 Liga Premier. Tapi untuk kita increase takkan mungkin buat ketika ini, kerana kita pun nak menjaga kualiti pasukan ni yang banyak sekarang terbabit dengan masalah kewangan. Kalau kita lihat, kita pernah ambil pemain jurulatih daripada luar negara dan juga lokal atau tempatan, tapi saya rasa ketika ini nampaknya pemain-pemain ni sedang serasi dengan Coach Ta Chen Ho. Kita punya jurulatih tempatan, dan mungkin satu hari nanti selepas Ta Chen Ho, kita mungkin akan memilih jurulatih luar negara. Pendapat saya, Aswad jumpa saya dekat FM, nanti saya akan bagi tip macam mana nak minatkan balik main bola. Proses ni dah memang dimulakan tahun ni, dan tahun depan adalah wajib, dan saya tak ada berapa ada dengan saya rasa sebahagian telah buat penukaran, dan sehingga bulan 9 mereka kena wajib untuk dah mula submit kepada MFL atau FM untuk bertukar kepada FC daripada association. Jadi perkara itu pihak FM akan melihat perkara itu bersama dengan MFL untuk pastikan semua pasukan yang bertanding dengan Liga Super, Liga Premier. Rimau ni terima kasih soalan, hanya nak beritahu sikit, kita telah buat SOP untuk betul latihan dan juga bila liga bermula. Jadi saya fikir kita akan memula dulu dengan latihan. Semua ni kita telah buat sebelum bulan puasa pun, kita dah submit dengan meeting. Kita pun punya kerjasama yang kuat dengan KBS, dengan Datuk Yang Berhormat Menteri Sukan, dan kita telah buat SOP tentang penjarakan sosial ni semua. Lagi sekali saya minta sama-sama doakan untuk kita akan bermula dalam masa terdekat ni untuk latihan dulu. Selepas kita latihan, kita akan lihat bila kita boleh bermula untuk liga bermula. Terima kasih daripada Padang Bola Sepak. Hanya saya nak maklum bahawa di pihak teknikal kita, grassroots dan juga sekretariat kita memang ada bulanan meeting atau bermesyuarat dengan pihak akademi dan juga SOP bersama AFC. Jadi saya rasa perkara ini memang kita telah terangkan di peringkat akar umbi di mana pihak-pihak atau kelab yang terbabit di dalam grassroots ataupun akademi. Isu pandemik COVID-19 ni memang kita tak pernah hadapi selama ni, bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia, dan kita telah mengambil beberapa langkah untuk berbincang dengan pihak kerajaan dan juga terutama sponsor. InsyaAllah kita telah membuatkan penerangan ataupun perbincangan dengan pihak penaja di masa ke semasa. Kerana mereka pun mengetahui bahawa isu COVID-19 ni melibatkan semua pihak, bukan hanya bola sepak saja. Terima kasih Marco Negeri yang begitu berprihatinlah untuk mencari banyak pemain-pemain heritage ke pemain naturalized. Kalau kita lihat yang saya katakan tadi, pemain ni telah menghantar dokumen, tapi dokumen dia belum lengkap. Banyak dokumen yang tak lengkap saya dah lihat daripada sekretariat. Dan apabila dah lengkap, macam saya katakan tadi, kita akan bawa kepada jawatankuasa naturalisasi. Sama ada pihak daripada coaches Ta Chen Ho dan juga Technical Study Group ni berminat tak pemain ni untuk dinaturalisasikan. Kalau kita lihat daripada awal saya lihat dokumen yang saya lihat, pemain ini bukan pemain naturalized, dia adalah pemain heritage dalam kategori naturalized dalam FIFA Akta. Jadi kalau katakan pemain ini dapat memberikan dokumen dia secepat mungkin, makna dia lengkap, dan pihak jawatankuasa naturalisasi bersama dengan Technical Study Group di mana Ta Chen Ho ada dalam tu berminat, makna bertaraf bermain dalam untuk Malaysia, pemain ni saya rasa begitu cepat boleh bermain kerana pemain ni tak perlu menunggu 5 tahun kerana kalau dia pemain heritage. Tetapi saya jelaskan banyak dokumen yang belum dia dapat lagi untuk kita dapatkan kepastian. Pemain-pemain ni kena pasti kerana yang mereka boleh hubung adalah yang telah didaftarkan intermediaries ni oleh negara tersebut. Kerana kalau negara tersebut dia direcognize oleh AFC dan FIFA. Pertamanya mereka perlu berhubung dengan intermediaries atau dulu dipanggil agent untuk berhubung. Dan kerana rekod mereka ada di semua federation, mana di Malaysia, di Indonesia. Kalau mereka berhubung dengan pemain dengan intermediary yang sah, berdaftar dengan ada dia punya SOP, dia berdaftar dengan federation yang affiliate kepada FIFA, jadi saya rasa itu dah boleh banyak menyelesaikan masalah. Tetapi apa rundingan pemain ini dan juga dengan intermediaries, pemain ini perlu jelaskan, dan pemain-pemain ini kena ada otak sikitlah mana dia untuk berbincang dengan intermediaries ni. Jadi takkan semua FM atau MFL semua nak ajar dengan semua. Kesudahannya dia pun hanya memandangkan RM1 dan mereka tersalah untuk berbincang. Biarlah rahsia. Terima kasih Gas Ramli. Soalan tu bagus, tapi saya rasa ini more pada kelab-kelab ni, dia patut more aktif macam mana dia nak tarik dengan ni semua. FM dan MFL akan bantu mana yang buat, tapi ini tanggungjawab pada pasukan. So mereka lebih proaktif macam mana nak engagement dengan tim. Saya setuju dengan pendapat tu kerana termasuk dengan COVID-19 ni mana memberi kesan kepada kelangsungan penokong untuk hadir kepada stadium.
kita perlu sekali lebih untuk menggunakan teknologi social media kita untuk kita dapatkan more sponsor. Buat sementara ni, pada tahun ini saya rasa kalau dibenarkan oleh pihak MKN, kita tak akan dapat membenarkan penyokong. Mungkin insyaAllah tahun depan. Jadi bila tahun depan tu kita akan comeback. Yang mustahak, kita perlu selaku Presiden dan Badan Pengelola Bola Sepak perlu mengembalikan bola sepak ni secepat mungkin tanpa menjejaskan COVID-19 ni akan kembali. Untuk pengetahuan Zul, pihak saya dan Sekretariat telah memang berhubung dengan pihak Kelantan daripada dulu lagi, bukan sekarang, dan telah menjelaskan semua perkara-perkara ini. Saya fikir Presiden Kelantan dan juga jawatankuasa dia pun cuba berusaha keras. Pokoknya di sini adalah melibatkan keuangan kerana kes dengan FIFA terlalu banyak untuk diselesaikan. Jadi memang mereka sebahagian telah berusaha untuk selesaikan, dan kita akan di pihak FM akan bantu advice seberapa yang baik yang mungkin. Dan kita harap Kelantan KAFA dapat menyelesaikan perkara ini. Memang perkara ini adalah salah satu yang utama bagi FM, ahli gabungan kita atau pasukan ini yang telah menghadapi kemulut keuangan dan especially punya kesan dengan FIFA, di mana keputusan FIFA-nya selalunya mandatory dan kita perlu patuh dengan dia jika kita gagal untuk membayar. Terima kasih Aceng, soalan tu bagus. Presiden ni boleh tukar 4 tahun sekali. Tahun depan akan ada pemilihan, jadi kalau nak bertukar pun tahun depan boleh bertukar pada tahun 2021. Dan pemilihan dia every 4 years. Pembatalan Piala Presiden dan Piala Beliau itu dah memang terpaksa kita buat selepas kita telah berbincang dengan KKM. Jadi saya rasa untuk tempoh beberapa bulan ni kita kena terpaksa terima, dan kita pun tak boleh nak mengadakan tournament ataupun perlawanan kerana SOP-nya memang ketat, dan insya-Allah tahun depan kita akan bermula balik. Jadi untuk tempoh few months ni memang kita terpaksa kerana COVID-19. Jadi kita pun perlu lihat, kita pun tak nak ada kluster bola sepak pula akan wujud. Proses ataupun standard of procedure ni memang telah ada dalam club licensing untuk kita bertukar daripada association kepada FC, dan saya rasa semua pasukan telah diberi taklimat daripada tahun lepas hingga tahun ini, dan pada bulan September ni adalah tarikh akhir mereka perlu submit kepada FAM, dan proses ni melibatkan ECP, Economic Control Program, dan juga dengan club licensing. Semua prosedur memang ada kat sana, dan saya rasa kelab-kelab pun cukup memahami, dan kita pastikan mereka mengikut club licensing regulation kerana ini yang dibenarkan oleh AFC dan FIFA. Deva, saya faham dengan dia punya concern. Pihak FAM dengan ataupun MFF telah melihat daripada semua segi, dan kita telah berbincang dengan MKN dengan KKM, dan kita kena memahami kesihatan itu adalah mustahak untuk kita buat keputusan. Jadi keputusan itu telah kita lihat daripada semua segi. Walaupun kita tahu akan ada kebaikan dan keburukan, tetapi itu keputusan yang terbaik. Saya perlu nyatakan bahawa AFC dengan FIFA menetapkan perlawanan baki 3 perlawanan pusingan kedua FIFA ni pada bulan Oktober dan November. Tetapi itu pun belum pasti lagi. Jika ada, AFC akan melihat keseluruhan daripada 46 negara yang bertanding di dalam kelayakan ini. Jika ada sebahagian yang tidak masih lagi COVID-19, dia masih lagi belum cukup sampai tahap yang elok, mungkin akan dilanjutkan pada masa akan datang lagi. Jadi warga mana pun kita akan pastikan pasukan dapat berlatih awal dan juga perlawanan sebelum kita dapat berlawan dengan pasukan kelayakan Piala Asia pusingan kedua. Perlawanan tersebut akan diadakan di Uzbekistan pada Oktober. Kita telah menghantar rayuan kepada MKN. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan dapat jawapan untuk kita bermula untuk latihan. Saya rasa tak akan disambung kerana dia adalah sama macam Piala Beliau Piala Presiden. Salah satu yang menjadi perkara pokok utama adalah bermain di tempat padang yang terbuka. Memang ada perancangan tetapi mengambil sedikit masa, tapi insya-Allah kita ada konsep yang berbeza sikit. Patutnya kita dah announce pertengahan tahun ini, tetapi kita harap selepas COVID-19 ni kita akan announce. Merchandise store ni ada sedikit berbeza, bila sampai masa nanti pihak FM akan announce. Untuk pengetahuan Encik Borhan, bahawa kita dah bermula tahun ini bahawa pemain-pemain bawah umur 17 dan 15 telah ada di Akademi Gambang. Maknanya beberapa siri pasukan telah ada dekat sana, dan kerjasama ini telah kita buat dengan pihak KBS dengan MSN. Jadi untuk menumbuhkan special khas untuk wanita belum lagi, tetapi kita telah ada bersama untuk lelaki, kita dah wujudkan pasukan ni di Gambang.
Ada, datanglah FM, jumpa saya. Dia ada dua perkara. Pertamanya, pemain tu berminat nak menjadi warga negara Malaysia, dan kedua, mestilah mendapat kelulusan daripada pihak jawatankuasa naturalisasi dan pihak kejurulatihan. Kerana kalau dua perkara itu dibenarkan, dan kita akan bawa kepada pihak atasan untuk minta kelulusan. Jadi kita akan lihatlah dulu apa keputusan jawatankuasa. Saya difahamkan daripada pihak stadium, mereka dengan sokongan daripada YB Menteri untuk menukar rumput tersebut. Itu yang saya difahamkan, dan mungkin akan dibuat dalam masa tahun ini atau tahun depan. Tetapi memang ada inisiatif daripada pihak KBS untuk menukar rumput di Stadium Bukit Jalil. Saya kira untuk tahun ini mungkin memberi kesan, tetapi insya-Allah saya ingat kalau kata vaksin tu telah dapat, untuk tahun depan semua saya ingat tak jadi masalah. Tetapi untuk few months ni sampai mungkin awal tahun depan memberi kesan. Jadi selepas dibenarkan dan kita pun tengok positif kita punya di negara kita tentang kes di COVID-19 ni, saya rasa hanya kita perlu sedikit masa lagi untuk kita kembali secara normal. Saya ingat ini jawapan dia, biarlah ahli gabungan dia yang berhak untuk memilih siapa yang boleh menggantikan presiden baru. Itu saya tak tahu. Betul, memang telah mengikut prosedur dia, dan saya ingat bulan 9 ni adalah tarikh akhir untuk mereka submit kepada FM untuk bertukar daripada association kepada FC. Saya nak dengan Brazil, Jerman dengan England. Jadi 4 tim kan dengan Malaysia. Dia ada cadangan tu memang daripada dulu telah dibincang dan pernah dibuat oleh FM pada satu ketika dulu. Tetapi untuk shilling ni, harga shilling ni, kalau dia ada kebaikan dan keburukan, tetapi dari segi profesional, kita tak boleh mengadakan shilling. Jadi terpulang pada pasukan. Yang penting kat sini, pasukan mesti membuat bajet ataupun membayar gaji pemain mengikut kemampuan. Sehingga ini perkara ini mereka tidak faham, mereka akan terus lagi menghadapi masalah kewangan. FM telah mengeluarkan regulation berapa persen mereka patut bayar dan minimum. Tapi kita haraplah liga kita dapat kita jalankan. Dalam masa terdekat kita akan dapat jawapan daripada kerajaan. Saya rasa untuk makluman, kita telah announce, kita telah ada program Economic Control Program yang mana kita telah implement tahun ini, dan kita akan buat fully for next year. Jadi semua pasukan pun telah aware tentang ECP ni yang telah kita buat. Kalau ikut proses biasa mana-mana liga pun sama, dua jatuh, dua akan naik mengikut kalau Liga Super, Liga Premier. Kalau kita nak buat tu, kita perlukan sedikit masa dan banyak lagi dia punya SOP dia. Saya kira ketika ni saya rasa adil, mana dua atas, dua jatuh. Melainkan ada tim yang akan keluar yang langsung tak nak bertanding, dan kita kena tambah. Kita telah membuat submission ataupun rayon khas kepada pihak MKN dan harap akan dapat bermula latihan secepat mungkin. Kita telah membuat satu lagi option jika liga tak dapat dijalankan tahun ini untuk pasukan national team untuk berlatih awal. Cadangan Ali Imran ni bagus, akan dipertimbangkan. Mungkin sampai masa dia kita akan renovate lah dengan apa semua. Kita pernah renovate masa zaman dulu, dan insyaAllah kita akan renovate. Kita pun kena faham bahawa kita pun tengah buat projek office baru kita di Putrajaya, jadi kita memikir kita tak nak buatkan kos yang lagi. Tapi kita perlulah untuk melihat perlu dicatkan balik. Kita akan insyaAllah akan buat. Muhammad Hamdan, saya akan lihat perkara ni, tetapi kalau perkara ni tak dapat, boleh datang jumpa setiausaha saya untuk buat. Jadi saya tak boleh nak pastikan sama ada perkara tu tidak diberikan, tetapi saya rasa patutnya tak ada isu pasal sijil ni. Saya datang ke FM secepat mungkin untuk selesaikan dengan setiausaha saya. Saya akan beritahu dengan setiausaha saya, Stuart Ramalingam. Pandangan peribadi saya, kalau kita lihat daripada kes tempoh 2 minggu ni dah sampai 2 digit dan makin kurang, makna dia satu SOP yang bagus daripada KKM dan MKN. Bagi saya sebagai presiden bola, saya nakkan bola ni dikembalikan secepat mungkin. Di samping berprihatin tentang masalah kes COVID-19 ni, tetapi dengan keadaan reduce ni semua, saya rasa bola ni boleh dikembalikan dengan pasukan mesti patuh dengan SOP yang akan diperkenalkan oleh FM atau MFL dan juga dengan KKM. Jadi saya ingat kalau patuh, insya-Allah perkara ini kita dapat jalankan tahun ini. Seperti yang kita tahu pada 2 tahun lepas, kita memang berminat untuk bawa VAR. Kita pun telah panggil datang ke sini, tim kita pengadil dah pergi. VAR ni memerlukan perbelanjaan yang cukup tinggi, yang saya rasa melibatkan jutaan ringgit, dan dia melibatkan banyak stadium yang kita buat. Dan saya rasa buat ketika ini pasukan ataupun baik MFL atau FM tak mampu untuk menjalankan VAR. Kerana kita lihat ada banyak perkara lain yang lebih penting. Walaupun kita tahu certain decision tu elok ada VAR dengan situ. Mungkin di masa akan datang tidak dibenarkan. Selangor atau mana-mana pasukan perlu patuh dengan arahan FM dengan MFL. Itu mustahak. Itu mereka kena faham. Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Adam.
Saya pernah pergi ke Penang untuk melihat beberapa liga dan saya rasa dengan akademi ada sana, insya-Allah saya akan berhubung dengan Yang Berhormat Pripal Presiden Penang untuk melihat perkara ini lebih dalam. Jadi itu cadangan yang bagus dan sepatutnya semua negeri patut ada liga negeri untuk mewujudkan pemain-pemain untuk dikeluarkan untuk menjadi pemain kebangsaan. Arif, keputusan untuk meneruskan sebahagian daripada Piala Malaysia dan liga ni adalah yang terbaik. Kita pihak MFL telah memikirkan secara kolektif, sponsor, pasukan dan juga semua melibatkan semua stakeholder tentang bola sepak. Ini adalah keputusan yang paling terbaik untuk ketika ini, untuk tahun ini. InsyaAllah tahun depan kita akan bermula seperti mana biasa. Pertama, terima kasih Azizul. Sebenarnya pasukan Liverpool akan bermain dengan kita, dengan selection kita. Tapi di atas COVID tak jadi. Itu rahsia saya beritahu. Kedua, jersey baru akan kita keluarkan oleh Nike dan juga FM pada hujung tahun ini. Mungkin dalam masa bulan September atau Oktober.